La ilahi, la ilahi, la ilahi. Manusia biasa atau penghuni alam sebelah? Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, kau tak bisa lari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang atau selamat malam pada korang yang sedang menonton video abang. Bersama lagi dengan Abang Non di channel Tony Lanon. Sebelum kita mula berkongsi cerita, mari kita sama-sama berselawat dan berdoa. Semoga terhindar daripada gangguan-gangguan yang tak diingini sama ada semasa bercerita atau seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum kita mula kongsi cerita, abang perlukan cahaya pelita kita ya. Sebentar abang nyalakan. Dalam segmen Bila Lampu Padam kali ini, abang akan kongsikan sebuah kisah yang bertajuk Kematian di Tengah Hutan. Kisah ni diceritakan oleh arwah mak abang masa abang kecil dulu. Kisah ni berlaku lama dulu sebelum Malaysia merdeka. Ianya berlaku di sebuah kampung di daerah Batu Pahat, Johor. Dan nama kampungnya tak dapat abang sebutkan di sini di atas sebab-sebab menjaga sensitiviti penduduk kampung tersebut. Kisah bermula daripada sepasang suami isteri yang baru mendirikan rumah tangga atau baru berkahwin lah senang cerita. Si suami abang namakan Jamil dan si isteri pula abang namakan Midah. Kedua-duanya bukan nama sebenar. Disebabkan faktor kemiskinan masa tu, mereka merancang untuk meneroka hutan. Hendak dijadikan tanah kebun untuk mereka bercucuk tanam nanti. Maka bekerjalah mereka menebang, menebas di dalam hutan yang agak jauh juga daripada kampung halaman mereka. Biasanya awal-awal pagi mereka sudah berjalan menuju ke hutan di mana tempat mereka menebang menebas tu. Dan agak petang mereka akan pulang semula ke rumah keluarga Jamil kerana buat sementara waktu mereka tinggal di rumah keluarga Jamil. Di dalam hutan tempat mereka bekerja tu ada didirikan sebuah pondok kecil tempat mereka berehat bila penat. Atau tempat mereka berteduh ketika hari hujan. Juga tempat mereka menyimpan peralatan-peralatan mereka lah. Pondoknya hanya ada satu ruang untuk berehat dan satu ruang kecil lagi untuk dijadikan dapur tempat mereka memasak. Dindingnya dibuat daripada kayu-kayu hutan, manakala atapnya dibuat daripada daun-daun lebar hutan yang disusun dan diikat rapi. Mereka berdua tak berani bermalam di situ sebab takutkan ancaman binatang-binatang buas masa tu. Maklumlah kan, dalam hutan. Pada satu petang, sedang mereka bekerja, si suami atau Jamil rasa tak sedap badan dan minta untuk berehat awal di pondok sebelum mereka pulang. Semakin petang, Jamil rasa makin tak sihat dan tak larat untuk berjalan untuk pulang ke kampung. Lalu mereka terpaksa mengambil keputusan untuk bermalam saja di pondok pada malam tu. Tetapi tak disangka, Jamil menghembuskan nafas pada malam tu. Ini membuat Midah jadi panik dan agak ketakutan malam tu.
Di dalam kesedihan tu, Midah berfikir apa yang mesti dilakukannya. Hendak balik ke rumah malam tu juga untuk mencari bantuan. Siapa nak menjaga jenazah suaminya? Hendak menunggu jenazah suaminya. Siapa pula yang nak mencari bantuan? Tiba-tiba Midah terkejut bila mendengar ada suara panggilan daripada luar pondok. Ada siapa-siapa di dalam? Terdengar suara tersebut. Dengan perasaan takut tetapi ingin tahu, Midah beranikan diri untuk melihat siapa kat luar pondok. Ternyata ada 2 orang lelaki yang berdiri di depan pintu pondok. Seorang daripada lelaki itu pun bertanya, "Kamu siapa? Kami nampak pondok ni terang daripada jauh. Sebelum ni tak pernah ada orang tinggal dalam hutan ni," sambungnya. Midah pun perkenalkan dirinya dan menceritakan apa yang berlaku pada suaminya. Lelaki berdua tu menawarkan bantuan, tetapi sekadar membantu menjaga jenazah malam tu. Sebab untuk ke kampung mencari bantuan, mereka tak tahu jalan ke kampung Midah. Midah yang kebingungan masa tu terimalah bantuan daripada lelaki tersebut. Daripada sendirian, lebih baik ada yang temankan aku di sini, fikir Midah dalam hatinya. "Puan tunggu sebentar ya, kami cari kawan-kawan yang lain," kata lelaki tersebut, dan kedua-duanya pun menghilang di tengah-tengah kegelapan malam di hutan itu. Tak lama kemudian, datang semula lelaki tersebut, tetapi kali ni dengan 10 orang lagi kawannya, kesemuanya lelaki. Tanpa diperintah, semua lelaki tu duduk bersila mengelilingi jenazah Jamil dan mula berzikir beramai-ramai secara serentak. Oleh kerana pondok tu kecil, Midah hanya terpaksa duduk di tepi dapur sebab ruang lain dah penuh. Di situ Midah mula rasa ada yang tak kena. Di mana zikir yang kumpulan lelaki tu lantunkan sangat aneh bunyi dia. Bermula dari suara yang perlahan, semakin lama semakin kuat dan semakin bergema bunyinya. La ilahi, la ilahi, la ilahi. Begitu yang Midah dengar. Midah semakin gelisah bila didapati lelaki yang mula-mula datang tadi sentiasa mematikan dirinya. Midah baru perasan dan teringat di antara kumpulan lelaki tu tak ada seorang pun yang membawa alat penerangan untuk berjalan malam. Makin takutlah Midah dan mulalah berniat nak melarikan diri. Tetapi nak keluar, Midah terpaksa melintasi dulu kumpulan lelaki tersebut sebab pondok tu cuma ada satu pintu aja. Setiap kali Midah hendak bergerak, lelaki tu akan bertanya, "Puan nak ke mana?" Dengan agak gementar, Midah pun menjawab, Tak ada ke mana-mana." Lalu duduk semula dan menundukkan muka. Terlintas di fikiran Midah nak masak air untuk buat kopi untuk dihidangkan pada kumpulan lelaki tersebut. "Puan nak ke mana?" tanya lelaki tersebut bila nampak Midah hendak bangun. "Nak masak air, nak buat kopi." Lalu bangun masak air. Sementara menunggu air mendidih, Midah pun ambillah kopi dengan gula. Semasa Midah pegang senduk yang dia buat daripada kayu, tiba-tiba Midah terfikir sesuatu. Midah dengan sengaja menyampakkan senduk tersebut keluar pondok melalui celah-celah dinding yang agak terbuka. Dengan gementar, Midah cuba melintasi kumpulan lelaki tersebut. "Puan nak ke mana tu?" Terperanjat Midah bila dengar pertanyaan tu. "Nak ambil senduk jatuh dekat luar."
Jawab Midah sambil tergesa-gesa berjalan keluar. Setelah berjaya melintasi lelaki itu dan keluar daripada pintu, Midah terus menuju ke tepi pondok tempat dia jatuhkan senduk. Di situ barulah Midah ada kesempatan untuk melarikan diri. Lalu berlarilah Midah di tengah kegelapan malam masa tu. Setelah bersusah payah meredah hutan semak belukar, sampai juga Midah dekat kampung akhirnya. Tiba di rumah keluarganya, Midah pun ceritakanlah apa yang terjadi pada malam tu. Setelah berbincang, maka penduduk kampung bersetuju untuk menuju ke hutan keesokan paginya untuk mengambil jenazah Jamil untuk dibawa pulang. Dan dipendekkan cerita, jenazah Jamil selamat dikebumikan petang tu juga. Begitulah kisahnya. Agak-agak korang lah. Siapa kumpulan lelaki tersebut? Manusia biasa atau penghuni alam sebelah? Kalau ada yang tahu, mari kita bincangkan di ruang komen. Sekarang dah pukul 1.20. Jadi, sampai jumpa lagi di video abang yang akan datang. Akhir kata dari abang, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Tanpa korang, siapalah abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.